siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, bagi mengisi slot malam ni, inilah kitab yang kita akan rujuk yang menghuraikan isu-isu perkara-perkara yang terkait dengan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada syariat Islam. Jadi hadis mengenai para penguasa ada 60 hadis, dan insya-Allah pada malam ni kita akan meneliti perkara-perkara yang terkait dengan hadis nombor 2. Baik, hadis nombor 2 pada malam ni adalah mengenai berita gembira yang Rasulullah SAW beritahu, dia panggil bisyarah, mengenai kembalinya sistem pemerintahan Islam yang disebut khilafah yang mengikut metod kenabian. Jadi khilafah ni adalah perkataan Nabi SAW dalam hadis, dan insya-Allah kita akan meneliti hadis ni sebentar lagi Sebagai mukadimah, saya ingin mengajak jemaah sekalian meneliti dahulu satu ayat daripada surah An-Nisa, itu surah yang ke-4 ayat yang ke-59. Baik, ayat ini Allah Ta'ala menerangkan mengenai janji Allah mengenai kekuasaan dan kemenangan agama Allah. Dan perkara ini Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus. InsyaAllah kita sama-sama perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Baik, kita jemput Kena Zainal. Baca dia punya terjemahan dulu, Kena Zainal. Nampak tak? Senyap itu, tak dengar. Okey. Kena Zainal tak boleh nak baca atau apa, mungkin dia tak nampak tu. Baik, saya bacakanlah. Ayat yang ke-55 surah An-Nisa ini. Maaf, ayat 55 bukan 59. Typing error bawah tu. Dan Allah telah berjanji. Ini surah An-Nur ni. Saya silap, saya tak betul kan. Ini surah An-Nur, minta maaf surah An-Nur ayat yang ke-55. Minta maaf saya menjerujukkan tu tersilap. Surah An-Nur, saya betulkan sekarang supaya nanti tak berpanjangan. Dia punya apa? Tu ada yang cari surah An-Nisa tak jumpa tu. Surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang ke-55. Agaknya Kena Zainal cari tak jumpa tu. Okey, kita tengok semula Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-55. Ini terjemahan dia. Dan Allah, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diredainya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kufur atau tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini dia ayat daripada surah An-Nur, ayat yang ke-55. Baik, ayat ni adalah ayat yang Allah janjikan kepada Rasulullah SAW semasa di kota Mekah lagi, bahawa bila sampai masanya Allah Ta'ala pasti akan memberikan kekuasaan kepada Ar-Rasul dan pada orang beriman untuk mereka melaksanakan syariat Allah, agama Allah, tegakkan agama Allah ni secara keseluruhan. Ya, di peringkat awal semasa di kota Mekah, memang Rasulullah dan para sahabat tidak ada kekuasaan, kerana kekuasaan waktu itu dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Namun Allah janjikan, Allah pasti akan berikan kepada mereka kekuasaan bila sampai masanya. Baik, kita tengokkan dulu dengan apa ni terjemahan perkata ni. Wa'adallahu. Wa'ada tu telah menjanjikan. Jadi wa'adallahu telah menjanjikan oleh Allah. Apa janji Allah? Kepada siapa? Alladzina amanu minkum. Orang-orang yang telah beriman oleh mereka, minkum, daripada golongan kamu. Wa amilus solihat, dan telah beramal oleh mereka dengan amal yang soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Lam tu sesungguhnya, yastakhlifanna, dia pasti mengkhalifahkan. Maksudnya apa? Dia pasti memberi kekuasaan kepada mereka. Hum tu mereka. Fil ardi, fi di al ardi, di bumi itu. Kama, sebagaimana istakhlafa, telah memberi kekuasaan ia. Jadi perkataan istakhlafa, yastakhlifu, yastakhlifanna, telah memberi kuasa ia. Alladzina, orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Jadi Allah kata, Allah pasti sudah semestinya, sudah pasti Allah beri. Ini janji Allah. Wa'adallahu, telah berjanji oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Allah pasti memberi kekuasaan pada mereka di bumi sebagaimana Allah telah beri kekuasaan pada orang-orang yang daripada sebelum mereka. Walayumakkinannahum, walayumakkinanna, wa tu dan lam sesungguhnya, yumakkinanna, dia pasti memperteguhkan ataupun memperkukuhkan, lahum, bagi mereka, dinahum, din mereka, agama mereka. Allah pasti akan memperteguhkan agama Allah ni. Alladzi irtadalahum, yang telah ia redha, mana Allah redha bagi mereka. Maka Allah pasti akan meneguhkan agama ni. Walaupun Rasulullah dan para sahabat waktu di awal dakwah di kota Mekah, dikacau, ditindas, dizalimi, Allah kata Allah akan memperteguhkan agama ni. Orang kafir Quraisy, mereka memandang rendah terhadap agama Islam. Mereka tak mahu masuk agama Islam. Jadi mereka rasa mereka menang. Tapi Allah kata sampai masanya Allah akan meneguhkan agama Allah ni. Waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, wa dan lam tu sesungguhnya, yubaddilanna, ia pasti gantikan. Mereka, mana keadaan mereka itu Allah pasti gantikan, mim ba'di,
min tu daripada ba'di selepas khaufihim, takut, keadaan takut mereka tu amnan menjadi aman. Allah kata Allah akan gantikan keadaan takut yang mereka sedang hadapi itu dengan keamanan. Jadi dalam keadaan-keadaan Rasul dan para sahabat, mereka ditindas, mereka dizalimi, mereka diancam dengan macam-macam lah. Orang kata orang kafir Quraisy buat terhadap orang Islam yang di peringkat awal dakwah tu tak ramai. Dan di kalangan sahabat-sahabat ada yang golongan yang kita kata orang biasa-biasa, bukan bangsawan lagi pula. Mereka perlekehkan, permainkan. Rasul SAW pun pernah disakiti, dilontar dengan batu, dilontar dengan kotoran binatang pun ada. Mana mereka rasa mereka menang. Allah kata Allah akan beri kemenangan kepada agama Allah ini. Seterusnya Allah beritahu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mengabdi diri padaku, tiada mereka syirik denganku sesuatu apa pun. Mana tak buat syirik, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Wa man kafara ba'da dhalik, dan siapa yang dia kufur lepas itu, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, ini janji Allah bahawa Allah pasti akan beri kekuasaan dan kemenangan. Waktu zaman Rasul SAW, perkara ini telah berlaku. Memang apabila Rasul SAW hijrah ke Madinah dari Mekah, kemudian tertegaknya kenegaraan Islam di sana, dan dengan kenegaraan itulah ada kekuatan, ada kita kata bidang kuasa untuk menerapkan seluruh syariat Allah, maka seterusnya Islam itu menguasai keadaan dan berkembang ke seluruh dunia. Jadi pada malam ni kita nak tengok hadis yang kedua dalam kitab tadi, dan hadis ini berkenaan dengan berita gembira, bisyarah, mengenai akan kembalinya sistem pemerintahan Islam mengikut cara kenabian. Ini hadis kedua itu dalam kitab tadi. Baik, kita baca hadis ni, matan dia dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, takunun nubuwatu fikum masya Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fatakunu masya Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan 'adan, fayakunu ma syaa Allahu an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyatan, fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwati, thumma sakata. Kita tengok terjemahan umum dia dulu. Ini terjemahan bahasa Melayu Indonesia. Di tengah-tengah kalian berlangsung masa kenabian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya sesuai dengan kehendaknya. Di zaman kenabian tadi, nubuwah tadi, Allah angkat. Kemudian akan berlangsung masa kekhilafahan yang bersandar kepada manhaj Nabi sesuai dengan kehendak Allah. Itu kita kata zaman berikutnya. Lalu Allah pun mengangkatnya sesuai dengan kehendaknya. Zaman khilafah ala minhaj nubuwah yang kali pertama itu. Setelah itu muncul masa para penguasa yang menggigit, itu zalim. Jadi ada para penguasa yang mulkan a'adhan, menggigit kekuasaan, menzalimi orang juga, dan berlangsung sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi zaman itu pun akan berakhir. Lepas itu datang lagi masa para penguasa, diktator yang bengis, dan berlangsung sesuai dengan kehendak Allah.
lalu Allah pun mengangkatnya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian akan muncul masa kekhilafahan lagi yang bersandar pada manhaj Nabi, dan kemudian Rasul terdiam. Hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad. Baik, yang kitab bahasa Inggeris, hadis yang sama, prophecy of the return of the khilafah upon the prophetic example. Kita tengok terjemahan bahasa Inggeris macam mana dia ni. There will be prophethood for as long as Allah wills it to be. Then He, that is Allah, will remove it when He wills. Then there will be the khilafah on the prophetic method, and it will be for as long as Allah wills. Then He will remove it when He wills. Then there will be fighting kingship for as long as Allah wills. Then He will remove it when He wills. Then there will be oppressive kingship for as long as Allah wills. Then He will remove it when He wills. Then there will be the khilafah upon the prophetic method. Then He, that is Prophet SAW, remain silent. Hadis riwayat Ahmad. Baik jemaah sekalian, saya suka nak ajak kita tengok balik semula penterjemahan dia, dengan kita go through perkata, supaya kita dapat lebih menghayati hadis ni. Takunu, ia ada. Ta tu muannas, takunu ia ada, an-nubuwatu, nubuwah. Jadi nubuwah ni daripada zaman kenabian. Ia ada zaman kenabian, fikum, fi pada kum kamu, mana pada kamu, mana pada kalangan kamu. Pada zaman kamu akan ada zaman nubuwah. Masya Allahu, apa yang telah mengendaki ia oleh Allah, antakuna, bahawa ia ada. Jadi akan ada zaman nubuwah sampai satu tempoh. Kemudian apa berlaku? Summa yarfa'uha, summa kemudian yarfa'u, ia angkat hanya. Idza, apabila sya'a, telah mengendaki ia, an yarfa'aha, bahawa dia mengangkatnya. Jadi zaman nubuah, era pertama akan berakhir. Allah akan angkat. Rasul SAW wafat, maka dah berakhir zaman nubuah. Kemudian summa, kemudian takunu, ia ada khilafatun, khilafah, khilafah ala atas minhaj, method, cara an-nubuwati, kenabian itu, nubuwah itu. Jadi lepas zaman nubuwah akan ada zaman khilafah. Ini istilah khilafah ni. Mana ada khalifah-khalifah yang memerintah. Jadi khilafah, sistem pemerintahan. Khalifah, ketuanya. Khulafa, ni khalifah-khalifah yang ramai. Jadi khilafatun, mana sistem pemerintahan Islam ala atas minhajin nubuwah, atas minhaj nubuwah. Fatakunu, maka ia ada masya Allahu, apa yang telah mengendaki oleh Allah tu, antakuna, bahawa ia ada. Summa yarfa'uha, summa kemudian yarfa'u, ia angkat hanya. Idza sya'a, apabila telah mengendaki ia, idza sya'allahu, apabila telah mengendaki ia oleh Allah, an yarfa'ha, bahawa ia mengangkatnya. Jadi akan habis era zaman tu, khilafah alamin nubuwah akan berakhir, kemudian Allah angkat. Summa, kemudian takunu mulkan a'zam, summa kemudian takunu, ia ada mulkan, kerajaan, a'zam, yang menggigit. Jadi kerajaan ini bermula kerajaan Islam ni, kerajaan Islam Bani Umayyah, kerajaan Islam Bani seterusnya. Jadi zaman
khilafah tadi adalah Khulafah Ar-Rasyidin. Siapa dia? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, ketiga zaman Sayyidina Osman bin Affan, ya, dan seterusnya. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Jadi bila dah selesai itu Allah angkat, maka akan ada mulkan a'adhan. Mulkan mana? Raja. Ini raja dengan kerajaannya, ya. Dia menggigit. Jadi menggigit kekuasaan, tak mau bagi ke orang lain. Ya. Tapi dia masih menggigit syariat. Jadi sistem pemerintahan itu tidak sepenuhnya sebagaimana Nabi SAW. Dari sudut apa? Dari sudut kekuasaan itu berpindah. Kalau cara Nabi SAW bukan dari keluarga ke keluarga, bukan daripada satu keturunan ke satu keturunan, tidak. Dia dilantik oleh umat, ya. Jadi mulkan a'adhan, mulkan mana kerajaan a'adhan yang menggigit, fayakunu, maka ia ada masya Allah, apa yang telah mengendaki oleh Allah, an yakuna, bahawa ia ada. Thumma yarfa'uha, kemudian dia angkatnya, idza sya'a, apabila telah mengendaki ia, an yarfa'ha, bahawa ia angkatnya. Jadi habis zaman mulkan a'adhan akan ada apa? Thumma takunu mulkan jabriyah, kemudian ia ada mulkan kerajaan jabriyah. Ini jabriyah ni mana? Diktator. Jabriyah ni mana apa? Dia buat sesuka hati dia dan dia paksakan orang dengan tak betul. Itu mana jabriyah. Dia ada kuasa, menggunakan kuasa memaksa orang dengan yang tak betul. Fatakuna masya Allah antakun, maka ia ada apa yang telah Allah kehendaki bahawa ia ada. Maka summa yarfa'aha idza sya'a yarfa'aha, kemudian Allah angkatnya apabila telah mengendaki ia bahawa ia mengangkatnya. Jadi zaman yang dikatakan zaman mulkan jabriyah, maka ulama-ulama Islam yang mengkaji, ia berlaku apabila kerajaan Osmaniyah Turki itu jatuh, runtuh. Jadi kita tahu mulkan a'adhan adalah zaman era kerajaan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan ini the mainstream lah, kerajaan Osmaniyah Turki. Itu sistem pemerintahan Islam, khilafah. Tapi tak ikut cara kenabian sepenuhnya. Maka Nabi istilahkan ini sebagai apa? Mulkan a'adhan. Kemudian lepas daripada runtuh kerajaan Islam Osmaniyah tu, inilah mulkan jabriyah berlaku. Mulkan jabriyah itu raja-raja dengan kerajaan-kerajaan yang mereka diktator, memaksa orang dengan syariat dan sistem yang salah, ya. Maka ia ada selama mana Allah Ta'ala kehendaki ia ada, dan sampai masanya ia summa yarfa'ha, kemudian ia angkatnya, idza sya'a yarfa'ha, apabila telah Allah kehendaki bahawa ia angkatnya. Jadi kerajaan diktator akan juga berakhir. Maka diganti dengan apa? Summa takunu khilafatan ala minhaj nubuwah. Kemudian ia adalah khilafah cara kenabian. Ini kali kedua. Summa sakata, kemudian telah senyap ia. Kemudian Nabi senyap, tak kata-kata. Jadi nak bagi tahu bahawa, ya, itulah era terakhir. Dan sistem pemerintahan Islam yang namanya khilafah ala minhaj nubuwah, khilafah atas metod cara kenabian, akan ada. Ini yang dipanggil bisyarah, berita gembira. Maka Allah bagi tahu, Allah janji perkara ni akan berlaku. Dulu dah berlaku, kemudian dia runtuh. Now Allah akan menangkan agama Allah ini juga, ya. Jadi jemaah sekalian, mari kita tengok apa yang ada dalam catatan ni, ya. Baik, kita baca sedikit. Hadis ini menjelaskan, ya, hadis ini menjelaskan bahawa tidak akan ada perbezaan dari sisi hukum atau aturan
antara masa Rasulullah SAW dengan masa-masa sesudahnya, dengan pengertian bahawa khilafah setelah Nabi SAW akan mengikut manhaj atau metod kenabian dan berjalan sesuai dengan sunnahnya. Dengan demikian, ada persamaan antara manhaj kenabian dengan manhaj para penggantinya, iaitu para khalifah, dalam menerapkan syariat ataupun sistem hukum Islam. Perbezaan satu-satunya adalah bahawa pada masa Rasulullah SAW, wahyu Allah Ta'ala berakhir bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan pada masa-masa setelah beliau wafat, syariat yang lengkap telah ditetapkan. Jadi itu kita kata ini yang zaman kenabian, lepas itu diganti dengan zaman khilafah ala minhaj nubuwah. Itu yang diterajui oleh para khulafa ar-rasyidin. Jadi apa yang berlaku pada zaman khulafa ar-rasyidin, maka itu adalah masa zaman khilafah ala minhaj nubuwah. Sistem pemerintahan ikut cara kenabian. Baik, seterusnya masa para penguasa yang menggigit, mulkan adhan, masa ataupun era para penguasa yang menggigit menunjukkan kesalahan dalam hal peralihan kuasa. Ini yang kata dia ada kesilapan mengenai bagaimana proses peralihan kuasa. Kerana apa? Kerana dah tak ikut cara kenabian. Iaitu adanya pengambilan bai'ah yang dilakukan secara paksa. Satu lagi iaitu dia ambil bai'ah secara paksa. Kita tengok, dan kemudian kekuasaan tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada keluarganya. Peralihan kuasa tersebut tidak mengikut contoh sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan keempat khulafa ar-rasyidin. Jadi inilah ada sedikit perbezaan, iaitu kekuasaan diwarisi secara turun-temurun kepada keluarga. Itu dipanggil mulkan raja. Mulkan adhan. Raja yang menggigit kekuasaan, namun kita kena faham dia masih lagi menggigit syariat. Baik, seterusnya masa diktator. Penguasa diktator. Itu mulkan jabriyah. Itu dipanggil era mulkan jabriyah. Masa penguasa diktator adalah masa di mana kaum muslim diatur oleh para penguasa yang memerintah, dia kata berdasarkan Islam. Ini sebenarnya umat Islam yang memerintah, tapi bersikap kejam, bengis kepada umatnya. Bahawa Rasulullah ada menunjukkan, ada menerangkan bahawa ada dalam hadis akan ada nanti kaum muslim yang berjenis macam tu. Tapi kalau dia masih menerapkan syariat, muslim harus mentaati para pemimpinnya. Sekalipun bila mereka mencambuk punggungnya, walaupun dia buat zalim, tapi kalau dia tidak memerintahkan sesuatu kemaksiatan, tapi dia memerintahkan perkara yang menepati syariat, maka kena taat, kena patuh. Ada juga yang memahami, ada pemahaman lain yang mengatakan ini adalah period ni adalah penguasa diktator di mana kaum muslimin tidak lagi dipimpin oleh para khalifah. Ni satu lagi dia panggil apa? Dia panggil pemahaman mengenai dengan apa dengan mulkan jabriyah, itu period di mana kaum muslimin tidak lagi dipimpin oleh para khalifah, tetapi dipimpin oleh para penguasa yang sudah tidak menerapkan sistem hukum Islam. Dia tak mencampakkan, mana tidak melaksanakan, dan bertindak sebagaimana para diktator yang
perilaku bengis terhadap rakyatnya. Jadi dah letak menerapkan hukum Islam, kan? Bengis pula dengan rakyatnya, maknanya orang ramai ditekan, ditindas, ya. Maka seterusnya dalam hadis ini menerangkan bahawa bahagian akhir hadis ini berisi sebuah berita gembira bagi kaum muslim, sebuah sistem pemerintahan dan cara nubuah. Sesudah itu sebuah nubuah yang menyatakan bahawa akan tegak kembali negara khilafah, insya-Allah, yang mengikut metod kenabian. Jadi era yang kelima ni adalah berkenaan dengan berita gembira yang Nabi kata summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian akan ia ada khilafah, sistem pemerintahan ikut cara kenabian. Maka ini berita gembira, dan kemudian summa sakata, kemudian Nabi diam, tak sebut lagi. Jadi ada penjelasan daripada ulama bahawa bila Nabi diam tu maknanya lepas ni akan berakhirlah tamadun manusia itu, ya. Maka selepas kerajaan Islam memerintah, bumi aman, bila manusia kembali kufur, maka nanti akan ada era masa Quran pun diangkat, mana Allah angkat, Quran diangkat, kemudian orang-orang beriman pun mati, dan tinggal atas muka bumi ini nanti orang-orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, dan ketika itulah nanti akan berlaku kiamat. Jadi ini satu tempoh masa yang akan dilalui, ditempuhi oleh umat manusia. Maka ini kembali balik kepada hadis berkenaan dengan sistem pemerintahan Islam ni tadi, ya. Jadi apa yang berlaku zaman, ya, 5 zaman ni kita kena berikan perhatian. Zaman yang akan dilalui oleh umat ini, ya. Pertama tadi zaman apa? Nubuwah, satu, ya. Pada zaman nubuwah ada zaman khilafah ala minhaj nubuwah, itu zaman yang kedua. Jadi khilafah ni sistem pemerintahan Islam. Yang Nabi maksudkan khilafah ni adalah sebagaimana Khulafa ar-Rasyidin memerintah ala minhaj nubuwah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, mereka memerintah, mereka mentadbir urusan umat, ya, kepimpinan mereka ala minhaj nubuwah, atas cara kenabian. Kemudian lepas daripada itu berlaku mulkan adhan, kerajaan yang menggigit kekuasaan. Jadi tak mau serah ni kuasa ni kepada orang lain melainkan ahli keluarga. Namun kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Uthmaniyah Turki, mereka menerapkan syariat Islam sepenuhnya. Kemudian selepas kejatuhan kenegaraan Islam, kerajaan Uthmaniyah Turki runtuh pada bila? 1924, ya. Secara rasminya 3 Mac, ya, 1924. Dan kalau ikut takwim Islam, dia berlaku pada tahun 1342, ya, 1342. Dan jatuh negara Islam dia dalam bulan itu lupa, slip of mind, tapi bulan apa nanti saya semak balik, lupa nak sebut, ya, tarikh itu. Dia sama dengan Isra' Mi'raj punya bulan. Bulan yang berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Maka tarikh itu saya 28 ke 27, kita tengok nantilah, kita tengok balik nanti, Jadi nak bagi tahu kenegaraan Islam tu runtuh, dan lepas daripada itu berlaku mulkan Jabriyah, mulkan Jabriyah. Inilah zaman yang kita sedang hidup ni, ya. Iaitu para penguasa di kalangan kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin ada, ya. Negara Islam dah runtuh, maka negeri-negeri kaum muslimin berpecah-pecah menjadi lebih daripada 5
50 negara-negara umat Islam yang lemah. Macam mana kita kata lemah? Mana tidaknya apa yang berlaku dekat Baitul Maqdis, apa yang berlaku dekat negeri-negeri kaum muslim yang lain, kita nak bantu pun kita tak upaya. Macam berlaku dekat Iraq, dekat Afghanistan, dekat Syria, bahkan di selatan Thai, selatan Filipina, penindasan di atas dunia kaum muslimin. Di dalam negeri kaum muslimin pun orang Islam kita berpecah-pecah. Masuklah di tempat kita ni, di Nusantara Melayu, di Malaysia, di Indonesia, tahu bagaimana umat Islam ni berpecah-pecah dan lemah. Dan inilah yang Nabi kata zaman mulkan jabriyah. Maka ingat, akan ada selepas ini, Nabi kata thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian ada semula khilafah, sistem pemerintahan Islam ala minhaj nubuwah, atas cara kenabian. Jadi untuk itu, ni yang kita kata, kalau kita hendak perjuangkan Islam, nak tegakkan Islam, maka Islam yang macam mana? Cara kenabian. Ala minhaj nubuwah. Jadi melaksanakan sistem pemerintahan Islam cara kenabian. Ala minhaj nubuwah, macam cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cara Sayyidina Umar Al-Khattab, cara Sayyidina Uthman bin Affan, cara Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bukan lain dari itu. Ini mengingatkan saya kepada hadis yang Nabi kata umat Islam ni akan berpecah-pecah. Taftariqu ummati ala 73 milah. Ia berpecah umatku ni sampai 73 kelompok. Maka kita tahu zaman kita hidup ni memang umat Islam sedang berpecah-pecah ni. Kemudian yang berpecah-pecah ni Nabi kata kulluhum finnar ila millatan wahidah. Semua mereka ni dalam neraka. Kulluhum finnar illa millatan wahidah, melainkan ada satu golongan aja yang selamat daripada neraka. Maka sahabat-sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa dia yang satu kelompok ni yang ada jaminan selamat daripada neraka? Rasul kata apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi, apa yang aku berada di atasnya, wa ashabi, dan juga sahabat-sahabatku. Macam mana aku dan sahabat-sahabatku berpegang kepada agama Allah. Maka itulah ada jaminan selamat daripada neraka. Kalau tidak, kalau berpecah-pecah macam yang 72 golongan tu, maka tak ada jaminan selamat dari api neraka. Jadi jemaah yang dihormati, inilah hadis yang kedua pada malam ini mengenai kembalinya sistem pemerintahan Islam. Hari ini di negeri-negeri kaum muslimin, termasuklah di negeri-negeri Arab, cara pemerintahannya tak ikut cara Nabi SAW. Kalau kita tengok di Malaysia ni, kita tahulah kan, kita dah mewarisi lama dah daripada apa yang diwarisi daripada sistem British. Sebenarnya apa yang diterapkan di Malaysia, politiknya, ekonominya, perundangan, mahkamah keadilannya, tak jauh beza macam dekat Australia, dekat India, dekat Britain. Jadi itulah, kita umat Islam kena sedar bahawa yang ini tidak ada jaminan selamat dan tidak ada jaminan kemenangan. Dan kita ditimpa macam-macam masalah, musibah, bala bencana. Dan Allah Ta'ala hendak kita supaya apa? Sedarlah. Sedarlah, kembalilah kepada apa yang Allah perintah dan syariatkan. Bila berlaku fasad, kerosakan yang banyak melata di daratan dan di lautan tu, ada hikmah dia. Allah kata apa? Ada ayat lain Al-Quran, Allah bagi tahu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasad fil barri wal bahri, telah zahir, nyata kerosakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia.
liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, bagi Allah rasakan kepada mereka akan sebahagian akibat apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Mana menyedarkan umat, menyedarkan manusia, kembalilah kepada agama Allah, kembalilah kepada syariat Allah, kembalilah kepada sistem hidup yang Allah perintah dan Allah redha. Jadi untuk itu kita ni hidup zaman sekarang ni memang sedang ditimpa macam-macam bencana, musibah. Maka kita perlu kembali ke pangkal jalan, kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam zaman yang kita hidup ni pun macam-macam, ya, malapetaka, ataupun dalam bahasa lain Nabi sebut apa, ala innaha satakunu fitnah, waspada akan adalah fitnah, kacau bilau yang dahsyat ni. Maka dalam keadaan kacau bilau yang dahsyat ini, ada sahabat bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar daripadanya wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Qala kitabullah, jalan keluarnya adalah kitab Allah. Maknanya kembalilah kepada ajaran Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran itu ada jalan keluar daripada segala permasalahan yang ada, insya-Allah. Begitulah juga bila kita tengok ada hadis-hadis lain yang Nabi kata apa? Ala annal Quran wa sultan sayaftariqan fala tufarikul kitab. Nabi kata apa? Waspada, jaga-jaga bahawa Al-Quran dan kekuasaan, Al-Quran dan pemerintahan, sayaftariqan, akan berpisah keduanya. Ya. Fala tufarikul kitab, maka jangan kamu bercerai daripada kitab itu. Jangan bercerai daripada Al-Quran. Jadi bila Nabi kata ala annal Quran wa sultan sayaftariqan, waspada Al-Quran dan pemerintahan, Al-Quran dan kekuasaan, sayaftariqan, akan ia berpisah keduanya. Fala tufarikul kitab, maka jangan kamu bercerai daripada kitab Allah, itu Al-Quran. Jadi kekuasaan tu dengan Al-Quran dah tak seiring. Maka Al-Quran didahulukan. Pegang, beramal, ataupun kita kata kaji, supaya apa? Kekuasaan itu dapat dikembalikan, dapat dibetulkan untuk apa? Mengikut Al-Quran. Sebab apabila kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, kerosakan berlaku, Nabi SAW pesan, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak upaya dengan tangan, maka dengan lisan. Jadi ubah dengan tangan maknanya ada bidang kuasa. Ada bidang kuasa untuk membetulkan. Jadi yang ada bidang kuasa siapa? Para penguasa. Orang yang berada dalam kerajaan, para penguasa. Ada ketua kerajaan, ada ketua negara. Maka orang yang ada bidang kuasa hendaklah membetulkan. Kalau kita ni tak upaya, Nabi kata fa'il lam yastati' fa bilisani. Kalau jika tak upaya dia nak membetulkannya, nak menukarnya, maka dengan lisan. Kenapa dia tak ada upaya? Kerana tak ada bidang kuasa. Maka hendaklah dia menegur. Tu dengan lisan tu menegur, memberitahu, mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bil marhamah, tawasau bis sabr. Jadi dalam Quran ada Allah kata tawasau bil haq, pesan memesan dengan kebenaran. Tawasau bil sabri, pesan memesan dengan sabar. Tawasau bil marhamah, ada ayat lain, pesan memesan dengan penuh kasih sayang. Maknanya menegur tu supaya nak menyelamatkan, bukan memusuhi ataupun dengki, ataupun benci dari sudut apa, ada dengki, kesumat. Tak, sebenarnya kita ada perasaan kasih dan sayang kepada umat Islam sendiri, dan kita kena ajak mereka berubah. Jadi Nabi SAW ada bagi kita dalam hadis lain, bantu orang zalim. Bantu maksudnya apa? Supaya hilangkan kezaliman yang dia sedang buat. Maka kena nasihatkan. Fa illam yastati'
fabiqalbi. Jika tak upaya juga dengan lisan, fabiqalbi, maka dengan jantung qalbu, maka dengan hati nurani. Maksudnya apa? Ini yang kita kena faham. Fungsi jantung qalbu adalah memikirkan supaya faham dan mengerti dan buat keputusan yang betul. Maka bila orang yang faham dan mengerti, dia mengkaji dengan akal fikirannya, maka perasaan tak suka, tak setuju dengan perkara yang salah, maka tidak redha. Bahkan Nabi kata kalau fabi qalbi wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman, kalau dengan hanya memikirkannya. Maka kita tak mau berada dalam kelemahan iman yang paling lemah. Maka kita kena berubah daripada memikirkan saja, kena beri nasihat, beri ingat. Dan Nabi bagi tahu dalam riwayat lain, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu hardalin. Dan tiada selepas daripada itu, walaisa wara'a dzalika minal iman, dan tiada lepas daripada itu akan iman, ya, habbatu hardalin, sebesar biji sawi. Maknanya sikit pun tak ada. Kalau memikirkan tak mau, apatah lagi kalau dia menyokong, apatah lagi kalau dia suka dan membela, mempertahankan pula kebatilan itu. Jadi di sinilah yang kita perlu faham bahawa kita tidak boleh duduk diam apabila melihat kemungkaran yang berlaku, apatah lagi dalam mengatur urusan umat, kepimpinan dan juga syariat tidak diterapkan. Mana boleh kita duduk diam? Kita mesti berusaha supaya nak merealisasikan apa yang Nabi kata, akan ada semula sistem pemerintahan Islam ikut cara kenabian. Dan ianya bukan cara keganasan, bukan cara terorisme, ya. Maka ianya dengan cara ala minhaj nubuwah, dengan cara kenabian juga. Bagaimana Nabi SAW menegakkan negara Islam. InsyaAllah itu kita akan bincang dalam kesempatan lain. Ya. Jadi jemaah sekalian, kembali kita kepada apa yang kita bincang dalam slide tadi. Ya. Jadi apabila kenegaraan Islam itu mestilah menerapkan Islam sebagai sistem hidup yang lengkap. Biar kita kata apa yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas itu diterapkan, dilaksanakan. Kita tahu dalam bab keimanan kita dah terbiasa dah, dan kita dah belajar ilmu tauhid. Begitu juga dalam hal-hal rukun Islam, 5 perkara, kita pun dah banyak belajar dah, dan ada yang alhamdulillah ada yang dah sempat buat semua. Dan kita tahu sekarang ni amat mencabar, haji pun tertangguh tahun ni daripada Malaysia, kecuali yang ada dekat negeri Arab sana, mana yang ada yang mungkin dia boleh benarkan, bilangannya pun terhad. Kemudian kita tahu Islam juga memperincikan dalam syariat ini bagaimana diri kita pun perlu diatur. Makan, minum, pakaian, akhlak, kesucian, kebersihan, termasuklah hal-hal yang terkait dengan kesihatan tubuh badan kita, perlu diatur dengan betul. Kemudian yang besar yang kita jangan lupa, jangan abaikan adalah ni, bagaimana negara mesti menerapkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, pergaulan sosial pun cara yang Allah syariatkan, perundangan, mahkamah keadilan, siasah politik, inilah yang besar sekali, yang ada kuasa untuk menerapkan segala hukum hakam. Dan bila dengan kenegaraan Islam, negara buat dakwah, membawa Islam ke seluruh dunia, dan kalau ada halangan-halangan dakwah, maka hendaklah dihilangkan. Itulah kerja besar tentera. Buat dakwah, bawa Islam ke seluruh dunia dan menghilangkan halangan-halangan dakwah ataupun halangan-halangan pihak yang menghalang daripada Islam itu diterapkan di wilayah-wilayah yang telah pun kita kata dibuka. Jadi jemaah sekalian, itulah kita kata kita perlu nak fahamkan bahawa sistem pemerintahan Islam yang bakal muncul adalah ala minhaj nubuwah. Dan perincian-perincian perkara ni semuanya dah terhimpun, ada. Ulama-ulama Islam dah kumpulkan, dan kita lah yang
mesti berusaha untuk mencarinya, belajarnya dan menyebarkannya, insyaAllah. Baik, sebagai penutup, saya selalu pesan diri saya dan semua, kita inginkan pahala berterusan. Walaupun kalau kita dah meninggal, hendak supaya nanti dakwah yang kita mulakan, dakwah yang kita bawa, melayakkan kita mendapat ganjaran pahala. Apatah lagi kalau dengan dakwah kita ni yang terabai sekarang ni dapat dilaksanakan semula, maka besarlah pahalanya dan ganjarannya. Bayangkan kalau ekonomi yang tak berjalan, ekonomi Islam tu dapat diterapkan, pendidikan Islam tu dapat diterapkan, pergaulan sosial, cara bagaimana yang disyariatkan pun dapat diterapkan sepenuhnya, perundangan dan mahkamah keadilan pun ditegakkan, dan yang paling besar yang merupakan kita kata umul faraid, ataupun kita kata pemerintahan tu kewajipan yang besar, kerana dengan ada pemerintahan Islam dapat diterapkan yang lain-lain, termasuklah dakwah oleh keluar negara ke seluruh dunia. Jadi kalau dengan dakwah kita ini kita ajak manusia dan mereka ikut serta berjuang untuk tegakkan agama Allah ini, maka Nabi kata man da'a ila huda, orang yang mengajak kepada petunjuk itu, kana lahu minal ajr, telah adalah baginya daripada ganjaran mithlu ujuri man tabi'ahu, semisal sama ganjaran-ganjaran orang yang telah mengikut dia akannya. La yanquthu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi yang demikian tu daripada ganjaran-ganjaran mereka barang sedikit. Jadi ini yang kita nak, kita nak supaya dakwah, perjuangan untuk hidupkan agama Allah ni semula secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Dan kalaupun kita meninggal, kalau belum selesai lagi, diteruskan oleh rakan-rakan kita, anak cucu kita, generasi-generasi yang mewarisi kerja dakwah. Di sebaliknya, kalau orang yang waman da'a ila dhalalah, orang yang mengajak kepada kesesatan, mempertahankan kebatilan, mengekalkan kemaksiatan, kekufuran, mengekalkan sistem yang salah ni, ekonomi riba dikekalkannya, dipertahankannya, perundangan yang bukan Islam dikekalkan, mahkamah Islam tak ditegakkan tapi mahkamah bukan Islam itu pula mahkamah sivil yang dipertahankan dan dikekalkan. Jadi orang yang menyeru dan mengajak kepada tu, berdosa, kana alaihi min al-ithm, adalah atasnya dosa, mithlu athami, seumpama dosa-dosa man tabi'ahu, orang yang telah mengikuti akannya. Jadi tak nak kita nanti menaja benda yang salah, mengekalkan benda yang salah, nanti orang buat salah, kita pula dapat bahagian juga. Na'udzubillah, tak mahu kita. La yanquthu dzalika min athamihim syai'a, tak dikurangi yang demikian tu dosa-dosa mereka barang sedikit. Jadilah ini ada satu grafik yang saya jumpa, multi level pahala. Kalau kita di sini mengajak orang kepada petunjuk, bawah kita ni kalau ada downline tak kira lah siapa, apa ramai, maka dengan ilmu yang bermanfaat yang kita ajar dan sampaikan tu, dengan dakwah yang kita taja tu, orang lain ikut, maka orang yang mengamalkan itu dapat pahala. Dia mengamalkan macam kita, jadi pahala yang ramai-ramai pun mengalir masuk kepada kita. Jadi kalau yang third layer, dia pun dah ada dia punya downline, pengikut-pengikut, ataupun dia ada dia punya networking untuk menyampaikan, maka pahala-pahala semua yang terlibat ini mengalir masuk sampai kat kita. Makin berkembang dakwah tu, makin ramai yang ikut serta. Apatah lagi bila kita bukan hanya untuk mengajar ilmu, tapi menegakkan sistem. Kalau dengan sebab kita ni, sistem tu tegak semula, manusia melaksanakan syariat, bayangkan tu ganjaran besar yang Allah sediakan. Jadi begitulah kita punya motivasi untuk terus memperjuangkan Islam, dakwah. Jadi hal kepimpinan dan pengurusan umat ni satu perkara yang sangat besar, tak boleh kita ambil kecil ataupun remehkan. Baik jemaah sekalian, itulah dia perkongsian pada malam ini. Maka mari kita akhiri dulu dengan doa sebelum mungkin ada interaksi, sekiranya ada pandangan
soalan ataupun mungkin pendapat-pendapat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Ya Allah, kami mohon secara khusus agar kami diberikan penjagaan dan pemeliharaan, dijauhkan daripada segala malapetaka bahaya yang mungkin bakal menimpa atau bakal menimpa. Pelihara kami dan jauhkan kami daripada kemudaratan makhluk-makhluk yang mudarat, khususnya coronavirus yang membawa wabak penyakit yang menular di banyak tempat. Ya Allah, peliharalah diri kami, peliharalah kedua-dua kami, peliharalah isteri dan anak kami, peliharalah kaum keluarga kami, peliharalah seluruh ahli karya kami termasuk seluruh umat Islam ini. Terpelihara dari wabak ini dan angkatlah wabak ini daripada kehidupan manusia secara amnya agar kami ya Allah dapat beribadah, melaksanakan dakwah perjuangan dengan normal, dengan cara yang lebih sempurna dan teratur sebagaimana yang Kau perintahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekalian pengkongsian. Maka kalau ada apa perbincangan ke, pandangan pendapat ke, bolehlah. Kalau ada. Macam mana Alidin? Boleh faham? Alhamdulillah. Ya. Hai, Abang Muzamil ada malam ni Nampak muka tu okey. Alhamdulillah. Jadi itulah. Ada apa-apa pertanyaan, ada apa perbincangan, ada apa-apa bagi pandangan ke? Pak Jalil, macam mana? Pak Jalil kena buka mikrofon tu baru boleh cakap, boleh dengar. Mikrofon kena tekan tu. Kalau tidak tak dengar. Baik, alhamdulillah. Itulah dia. Tak tahu ada soalan ke? Tengok ada chat tu